Hai dan Assalamualaikum, nama saya Danisha Barina iaitu pembentang pertama dalam kumpulan ini akan menerangkan beberapa pengenalan tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Perkataan peradaban yang berasal daripada bahasa Arab membawa maksud kepada ketamadunan. Hal ini kerana sebelum kedatangan Islam, perkataan peradaban digunakan untuk membawa maksud budaya yang melambangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Selain itu, istilah peradaban juga biasa digunakan oleh orang Melayu untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini, tetapi istilah tersebut tidak digunakan secara meluas lagi. Selepas kedatangannya Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, perkataan etika lebih dikenali sebagai satu perangai atau perilaku yang ditujukan oleh seseorang. Jadi, apakah definisi sebenar etika? Maksud etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia, manakala peradaban membawa maksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Seterusnya, saya akan teruskan dengan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Antaranya ialah sistem kepercayaan dan agama, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri, dan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Selebihnya juga boleh didapati melalui internet. Diteruskan dengan komponen yang pertama iaitu geofizikal dan masyarakat dan demografi. Pada penghujung zaman batu dan merupakan permulaan kepada zaman gangsa, masyarakat Indochina dan juga daerah-daerah lain telah berhijrah ke semenanjung tanah Melayu dan kelompok ini dikenali sebagai Melayu Pesisir, Melayu Jati ataupun Melayu Deutero yang mempunyai corak kehidupan yang lebih sistematik dan mendiami kawasan pesisir dan pantai. Inilah yang disebut oleh pekaji bernama Winstead pada tahun 1961 dan Melayu Deutero inilah yang membentuk rumpun etnik Melayu di seluruh kepulauan Asia Tenggara yang kini dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan juga Filipina. Persekitaran tanah Melayu ini mempunyai iklim dan juga kedudukan geografi yang terlindung dari bencana alam dan itulah sebabnya mengapa kepulauan Melayu ini menjadi pusat tumpuan. Salah satunya tadi disebabkan kedudukan geografi yang strategik dan bebas daripada bencana alam. Situasi ini secara tidak langsung telah mempengaruhi jiwa dan juga tindakan Melayu untuk tidak bekerja keras kerana punca rezeki yang mudah dan hasil daripada tanah yang subur, laut yang kurang bergelora dan hutan yang kaya dengan sumber makanan yang memustahilkan masyarakatnya ditimpa kebuluran. Ini salah satu faktor yang disebutkan. Sesuatu etnik itu adanya pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu dan geofizikal seperti mana yang disebutkan tadi. Negara ini ataupun tanah tumpahnya darah kita ini telah dikelilingi dengan Laut Cina Selatan, Selat Melaka sebagai tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban yang besar iaitu dari timur iaitu negara China dan dari barat iaitu negara India. Melalui kegiatan perdagangan dan sumbernya seperti yang telah disebutkan tadi, sumber laut yang menjadi asas kepada dagangan dan peradaban lain. Masyarakat dan demografi. Kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Itulah yang disebutkan masyarakat. Oleh itu, hubungan dalam masyarakat ini wujud dengan cara hubungan bersemuka, iaitu dengan membina kesepaduan dan juga satu unit sosial. Dan masyarakat adalah komuniti yang saling memerlukan antara satu sama lain. Dan masyarakat adalah juga merujuk kepada kesekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu dalam satu komuniti yang teratur serta berkongsi sumber yang ada dalam kawasan tersebut. Pengkaji seperti Harold Shapiro pada tahun 1960 menyatakan manusia yang hidup dalam satu kelompok dan bekerjasama antara satu sama lain terdiri daripada lelaki, daripada perempuan, kanak-kanak dan di situ wujud dari satu generasi ke generasi yang lain di samping mewariskan unsur-unsur tradisi. Satu lagi pernyataan dari seorang yang disebut sebagai penyelidik La Lucimel pada tahun 1955, beliau menyatakan suatu gagasan yang mengandungi manusia yang berhubung secara kolektif, secara bersama-sama melalui hak dan juga obligasi yang saling mengiktiraf dan masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di satu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Jadi individu, keluarga, kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota masyarakat dan wujud jalinan yang erat dalam kalangan mereka, terutamanya melalui hubungan bersemuka.
Daripada hubungan ini akan terbina pola sosial yang akan berulang sifatnya seperti gotong royong, meraihkan perayaan bersama-sama, menghadiri kenduri, majlis perkahwinan, membantu mereka yang ditimpa malapetaka, menziarahi jiran yang sakit ataupun yang telah meninggal dunia. Kekerapan pergaulan dan juga hubungan ini juga akan terbina satu kesepaduan dalam masyarakat tersebut sebagai satu unit sosial. Jadinya, masyarakat juga adalah satu kumpulan manusia yang terdiri daripada etnik dan juga bangsa yang menetap bersama-sama di sesuatu tempat dan mengikut peraturan dan cara tertentu. Kepelbagaian terbentuk daripada beberapa bahagian yang terdiri daripada kumpulan etnik dan ianya adalah satu kumpulan manusia yang terdiri dari pelbagai rumpun bangsa yang telah membentuk satu kesatuan terutamanya dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial di sesuatu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu padu. Seterusnya kepada definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Tanah Melayu adalah sebuah tempat yang menjadi tumpuan pengembaraan, pelayaran, pusat perdagangan serta menjadi satu tempat persinggahan bagi masyarakat dari kepelbagaian ataupun daripada pelbagai budaya dan asal-usul. Ini disebabkan oleh aspek demografi seperti yang telah dibincangkan tadi. Ia merupakan perkara yang sangat penting dalam mencorakkan kepelbagaian masyarakat Malaysia yang bukan sahaja memperlihatkan betapa uniknya masyarakat dari sudut ataupun dari segi komposisi etnik, tetapi turut mewarnai wajah sosio-budaya, demografi politik dan proses politik di Malaysia. Jadi pada abad ke-18 berlakunya perubahan dalam struktur masyarakat di Malaysia disebabkan oleh migrasi dari luar yang datangnya dari India, China, Timur Tengah dan Eropah, yang mana inilah yang disebut sebagai faktor penarik yang ada dalam bumi ini dan juga faktor penolak di negara asal seperti negara India dan juga China tadi, yang mana masing-masing bertanggungjawab mencernakan perubahan yang berkekalan sehinggalah hari ini. Migrasi yang berlaku sedikit demi sedikit sebelum penjajahan barat tetapi berleluasa dan bertambah banyak setelah penjajahan berlaku. Aktiviti ekonomi dan juga aktiviti perladangan menjadi faktor dalam aktiviti migrasi daripada luar, terutamanya dari China dan juga India. Itulah sebabnya wujudnya masyarakat plural yang ada di negara kita dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu, dengan membawa masuk semua kaum untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu pada ketika itu. Tertarik dengan apa yang disebut oleh J.S. Furnival mengatakan masyarakat plural adalah masyarakat yang bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran sendiri. Seterusnya kita lihat dari kemajmukan ke kepelbagaian. Asalnya majmuk, kemudian ia berubah pergi ke kepelbagaian. Dan istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di Tanah Melayu. Selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan juga India untuk kepentingan ekonomi. Jadinya, budaya majmuk di Tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan juga pertembungan budaya yang besar di dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Apa yang boleh difahami dengan peradaban majmuk ini, ia bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan juga fleksibel. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu menyerah diri dengan bergiat dalam sektor ekonomi dan hanya cukup untuk menampung keperluan seluruh keluarga. Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, sektor ekonomi dalam aktiviti perdagangan menjadi sumber pendapatan terpenting dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana faktor kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Pada era kolonial, serata negeri di Tanah Melayu terus-menerus dikuasai oleh British dengan pembuatan lombong biji timah dan ladang getah. Selain itu, mereka juga membawa buruh dari China dan India yang diperlukan untuk naga buruh secara besar-besaran. Dalam era pasca kolonial, strategi penyusunan semula yang dijalankan oleh Kerajaan Tanah Melayu yang bertujuan untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi ekonomi dalam kalangan kaum di Tanah Melayu, jurang perbezaan yang sangat ketara
dapat dihapuskan dan meluaskan sektor ekonomi dalam negara. Seterusnya, dasar ekonomi baru. Pada tahun 1970, Perdana Menteri kita yang pertama iaitu Tun Abdul Razak telah memperkenalkan dasar ekonomi baru berlaraskan prinsip ketidakseimbangan ekonomi yang perlu dibaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik berlaku antara kaum dan juga mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dasar ekonomi baru mempunyai dua objektif, iaitu pembasmian kemiskinan tanpa isu perkauman dan diikuti dengan penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Seterusnya, bagi mengupas dengan lebih mendalam tentang topik ini, kita akan memahami falsafah dan pemikiran. Apa itu falsafah dan pemikiran? Maksud falsafah berasal daripada dua perkataan dalam bahasa Grik kuno, filosofia. Philos bermakna cinta dan sophia bermakna kebijaksanaan, yang akhirnya membawa makna cintakan kebijaksanaan atau sahabat kepada kebijaksanaan. Perkataan sinonim falsafah ialah kepercayaan, ideologi, isme, konsep, sikap atau pegangan sesuatu kumpulan. Sebagai contoh, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Ianya adalah proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan dan perkahwinan. Melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun. Melalui Selat Melaka lah wujudnya kaum yang pelbagai di negara ini, termasuk Melayu, Cina dan India yang telah membawa kepelbagaian adat resam dan budaya. Dikukuhkan lagi dengan era Kesultanan Melayu Melaka. Melalui era ini menunjukkan lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Melaka yang diasaskan oleh seorang bangsawan Sriwijaya dari Palembang iaitu Parameswaran pada tahun antara 1400 hingga 1403. Melaka digelar The Venice of the East yang menjadi tempat pertemuan perdagangan seluruh dunia seperti dari Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya. Pelbagai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka, antaranya dari aspek pemerintahan, perdagangan, kependudukan dan kepelbagaian budaya. Dalam aspek pemerintahan, Perlembagaan Melaka telah mengikut ajaran Islam. Wujudnya Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka mementingkan keharmonian kaum dan banyak lagi. Perdagangan pula, setelah adanya Undang-Undang Laut Melaka, keselamatan Laut Melaka dari perompak dan lanun dapat dicegah. Dari segi kependudukan semasa era Kesultanan Melayu Melaka, ialah masyarakat luar telah bebas memasuki negara ini tanpa perlu menggunakan pasport. Maka dari itu, pedagang Arab, Cina dan India mudah untuk berhijrah ke Melaka dan telah wujud satu kelompok masyarakat baharu seperti Baban dan Nyonya, Melayu Arab dan Melayu India. Yang terakhir, kepelbagaian budaya setelah ramai pedagang menetap secara kekal di Melaka menjadikan Melaka sebagai kota metropolitan dan kota multibudaya kerana mereka menyebarkan budaya mereka seperti Arab pra-Islam, Hinduisme, Buddhisme, Arab Islam dan Eropah. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Aspek media, sama ada media elektronik atau media cetak, memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dalam gaya hidup masyarakat Malaysia. Bahkan, secara tidak langsung, budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi. Hal ini turut menjadi kebimbangan kerana ianya menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi di mana ianya dapat mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada pengkongsian ilmu tanpa sempadan.
Hal ini didorong oleh keadaan saling bergantungan untuk kelangsungan hidup kerana tidak ada individu maupun kelompok yang sempurna kebolehan, keupayaan dan kehendak naluri mereka dalam usaha memenuhi keperluan hidup masing-masing. Ini boleh dilihat dalam pengaruh media melalui rancangan reality televisyen seperti American Idol, X Factor dan sebagainya, yang mana pemenang rancangan tersebut diangkat menjadi ikon atau idola remaja dan belia di seluruh dunia. Pengaruh dalam bentuk penciptaan gadget komunikasi seperti iPhone dan Android juga menjadi faktor utama. Hal ini dapat dibuktikan melalui rakaman gambar, video dan edit yang menjadikan sistem komunikasi semakin mudah, murah serta menarik. Dan ini bermaksud bahawa tiada lagi penggunaan kamera yang besar dan berat, termasuklah gambar hitam putih dan kaku. Video yang dihasilkan dengan kreatif telah menarik perhatian seluruh masyarakat dalam menghasilkan konten video yang kreatif seperti masakan, pelancongan, vlog dan sebagainya. Penggunaan jaringan komunikasi juga menjadi lebih meluas dan tanpa sepadan tanpa henti dengan penggunaan Facebook, WhatsApp, Instagram dan Twitter. Penggunaan jaringan komunikasi ini membolehkan kita berhubung secara langsung dengan orang yang jauh daripada kita sama ada di dalam negara maupun luar negara. Bahkan kita juga dapat mencari kawan baru di serantau dunia tanpa mengira bangsa dan agama. Ini mengakhiri video pembentangan ini, ingin saya mengait rapatkan topik yang kami bincang ini dengan tajuk kertas kerja kami, iaitu faktor pengaruh budaya Korea dalam pembentukan sasiah diri pelajar. Kini, ideologi dan cara hidup orang asing tidak lagi perlu disampaikan dengan menjadikan penjajahan dan penaklukan negara sebagai medium. Lebih mudah dan pantas dengan teknologi moden kini berlakunya penjajahan dalam diam terhadap anak-anak muda generasi kini dan akan datang. Melalui jawapan responden terhadap soalan kami, telah kami dapati bahawa pengaruh budaya Korea ini terhadap sasiah diri pelajar ada unsur positif dan negatif mereka yang tersendiri. Dua unsur ini berakar dari 3 faktor ataupun perspektif, iaitu dari segi hiburan, pelancongan dan juga fashion. Dan tidak dinafikan 3 faktor ini memang berkait rapat dengan pelajar secara umum serta pelajar UiTM.